So for this subtopic, for application, at the end of the lesson, students to be able to A. Find equation of the straight line in vector form, parametric form and Cartesian form. And then B. Find the angle between two straight line. And C. Find the equation of a plane in vector form and Cartesian form. So line in space. Line in space ni kalau dalam bab function and graph, dia sama macam graph linear. Y equal to mx plus c. Dia sama dengan straight line. Okay, apa beza dia sekarang? For line in space ni kita ada 3 dimension. Okay, 3 dimension. Which is our condition must be we have A and R. Point A and point R. Also we have direction vector. Okay. A kita panggil sebagai fixed point. Alright. A adalah fixed point. So apa-apa point yang berada di atas satu line kita panggil fixed point. Ataupun biasa dalam ayat dia kata passes through. Passes through tu pun fixed point lah. Okay. R ni biasanya dalam soalan tak bagi tahu. R ni macam Y, XY kita. Any point on the line. So untuk 3 dimension kita panggil any point ni katalah nilai dia adalah XYZ. Sebab kalau dalam function and graph kita ada XY sahaja kan. So untuk vector 3 dimension, so XYZ. Okay, sebelum tu A ni biasanya kita anggap dia sebagai A1, A2 and A3. Okay, vector A1, A2 and A3. For V, V means direction vector. Direction vector ni bermaksud satu vektor yang selari dengan line yang dia nak cari. Okay, ni line yang dia nak This is our line. Mesti ada satu vektor yang parallel. Okay, parallel dengan line. Ini ayat biasalah. Kalau fixed point ni, ayat biasa dia kata passes through. Okay, passes through tu adalah fixed point. Kalau parallel with line, kita panggil direction vector. Alright. Next, macam mana kita nak tulis dia punya persamaan Okay. So, ini asalnya lah. Alright, ini asalnya. Yang mana point A is A1, A2 and A3. And then kita ada R. R is X, Y and Z. And then kita ada V. V is parallel line tu. Okay, atau direction vector. Yang mana kita panggil. Okay, kita wakilkan dengan V1, V2 and V3. Okay. So sekarang ni menggunakan persamaan yang kita ada AR equal to TV. Alright. So apa yang awak perlu ingat? Yang akhir sekali iaitu R equal to A plus TV. Dan ini adalah dalam bentuk vector equation. R equal to A plus TV adalah persamaan yang you all kena ingat. Dia macam Y equal to MX plus C. Kan? C apa? C adalah kita punya pintasan Y. So pintasan Y adalah nilai tetap kan, fixed point. So dia macam kita punya A lah. Untuk persamaan vektor ni, dia macam A. Okay, ni T, V saya kena tulis balik. Nak bagi nampak dia sama. V and then T plus. Okay. So fixed point, dia sama macam pintasan C. Dia sama kan, pintasan mestilah tak berubah. So sama juga dengan A. A adalah fixed point Okay, A adalah fixed point. And then kita ada R. R ni adalah nilai XYZ kita lah. Any point yang pada line. And then kita ada direction vector. Direction vector ni sama macam kita punya M. M ni adalah benda yang berubah, betul tak?
Kecerunan biasa benda yang berubah sikit lah, yang kita boleh kira daripada 2 point, macam tu. So sama juga dengan V. V can be any vector that parallel to the line. V1, V2 and V3. And fixed point tadi adalah A1, A2 and A3. So in the form of a parametric. So untuk parametric equation, nama pun parameter. So parameter means X, Y, Z. So kita akan jadikan X, Y and Z as a subject. So sebelum ni kita ada R equal to A plus TV. Yang mana R kita adalah X, Y, Z. Okay, this is our R. And then A1, A2 and A3 is our fixed point. And then T ni macam any pemalar lah yang kita nak samakan. Macam kita punya tu XY tadilah. And then plus dengan TV. V ni tadi adalah direction vector kita. So bila kita jadikan X as a subject, so kita akan ambil nilai untuk elemen I. So XI equal to A1I plus T V1I. So kita ambil setiap elemen tu, kita akan jadikan parametric equation. So X equal to A1 plus T V1, Y equal to A2 plus T V2, and then Z is A3 plus T V3. Itu dalam bentuk parametric. Parametric dia ada X, Y, Z. X, Y, Z parametric. And then the last one, kita ada Cartesian equation. For Cartesian equation, nak senang nak ingat, cut T. Dia ada T duduk tengah sini. Cartesian, cut. Ada T. So, apa yang kita perlu buat adalah jadikan T as a subject. Kalau parameter tadi kita jadikan X, Y, Z. So, kalau Cartesian equation jadikan T as a subject. So, kalau kita ambil daripada yang parametric equation ni tadi, kita jadikan T as a subject. So, apa yang kita akan dapat? T equal X minus A1 over V. Alright? Over V1. Sama juga untuk Y. Jadikan T as a subject. Sama juga dengan Z. Jadikan T as a subject. So, kita akan dapatlah untuk X, X minus A1 over V1 equal to Y minus A2 over V2 equal to Z minus A3 over V3. Yang mana bawah ni, kalau dalam soalan dia beri dalam bentuk Cartesian, bawah ni adalah direction vector. Okay, direction vector. Kenapa saya selalu ulang banyak kali direction vector? Sebab apa selepas ini nak cari angle ke, nak jawab soalan ke, kebanyakannya kita nak kena cari direction vector. So awak kena tahulah kat mana kedudukan direction vector. So untuk Cartesian dia yang over, per. Dan make sure depan X, Y, Z mesti positif. Okay, kadang-kadang soalan tu bagi negatif. So positifkan dulu baru awak dapat V dia tu berapa. So untuk parametrik, mana dia punya V? V tu sebelah T. TV, kan kita ada TV. So pasangan dia V tu lah kita punya direction vector. So kalau dalam bentuk vector equation saya rasa tak ada masalah lah. Boleh nampak kat mana dia punya direction vector ni Okay. Next example 20. Find the vector equation and then parametric equation and Cartesian equation of the line. Ingat tengok ni on the line through 1, negative 2, 3. Kalau dikata ada passes true ke, so ini adalah fixed point. Terus letak, ini adalah fixed point. Fixed point tadi apa? A. A adalah fixed point. In the direction. Direction means kita mestilah parallel, mesti dalam bentuk direction dia kan. So kalau dikata perkataan direction ke parallel ke, ini adalah kita punya direction vector. Ataupun kita panggil tadi adalah V. So untuk soalan ni dia kata dia nak cari satu equation of a line
which is passes through point 1, negative 2 and 3. And then dia kata ada satu direction vector V. V dia berapa? V dia adalah 4, 5, negative 6. Okay. So ingat balik tadi R equal to A plus TV. Dia senang je nak ingat. TV dia satu pasangan. R mesti duduk depan. So yang the rest is A. Okay, first dia nak vector equation. So kalau vector equation, just masukkanlah nilai A dia. A dia, sorry yang ini A tadi. So A adalah I minus 2J plus 3K plus T V. V dia adalah 4I plus 5J minus 6K. Ini dalam bentuk vector equation. Alright. And then dia nak juga dalam bentuk parametric equation. So ingat balik parametric equation dia mestilah, saya tertinggal tadi X, Y, Z dia. Xi plus Yj, plus Zk. So ini adalah vector equation. So kalau dia nak parametric equation bermaksud jadikan X, Y, Z as a subject. So, kita ambil setiap satu. So, X equal to I plus 4T. I pula. 1 lah nilai dia. 1 plus 4T. And then for Y equal to negative 2 plus 5T. And then Z equal to 3 plus negative 6. Okay, ataupun plus minus lah. So, minus 6T. And then, the last one, dia nak cari Cartesian equation Cartesian equation. Okay, saya salin balik kat sini Ni parametric equation X, Y, Z. So, for Cartesian equation, kat T kan. So, jadikan T as a subject. So, daripada parametric equation tadi, kita jadikan T as a subject. So, kita akan dapat T, actually T equal X minus 1 over 4 equal Y plus 2 over 5. Maksudnya kita pindahkan setiap satu Maksudnya satu bawa ke sebelah dulu. And then dia darab ni ni darab. So, bawa ke sebelah jadi bahagi. Macam itulah. And then equal to Z minus 3 over negative 6. Alright. So, inilah Cartesian equation. Okay. Next, example 21. So, untuk example 21, the question is find the parametric equation for the line passes through. Ada perkataan passes through ni. Passes through point P and Q. Okay, so kalau kita buat satu gambar raja, ada satu line yang passes through point P and Q. Dia kata macam ni. So, P adalah 2, 4, negative 1. And then Q is 5, 0, 7. So, biasanya fixed point adalah kita ambil point yang pertama. Inilah yang kita jadikan sebagai A. Satu lagi ingat, kita nak kena cari kita punya V. V ni nak cari apa? Yang parallel dengan line. So, kalau kita tengok ada 2 point 2 point kat sini. So, kita ambil point yang pertama iaitu P. Pergi ke Q. So, automatik dia akan jadi parallel pada line tersebut. Okay. So, kita kena cari dululah V dia. V kita adalah PQ. Ingat? PQ. Belakang tolak depan. Q minus P. Q adalah 507. Minus P 2, 4, negative 1. So, V kita akan dapat 3, negative 4, 8. Alright. So, for for the equation, R equal to A plus TV. So, sekarang dia nak apa tadi? Soalan dia parametric equation. So, dia nak jadikan X, Y, Z as a subject. So, nak mudah, tulis dalam bentuk matrices. Lagi senang dia ke bawah macam tu. Nilai A tadi adalah nilai P. So, 2, 4, negative 1 plus TV.
B kita tadi adalah 3, negative 4, 8. So, parametric equation kita jadikan X as a subject kan. So, X equal to 2 plus 3T. And then for Y equal to 4 minus 4T. And then for Z equal to negative 1 plus 8T. Alright. Next dia kata, where does the line intersect the XY plane? So, dia nak soalan tadi ni, L ni tadi. Ini adalah L kita. Kat mana L ni yang intersect with XY plane? Okay. Macam mana kita nak tahu XY plane ni macam mana? Katalah kita ada 3, kita punya satah tu kan. Dengan sini X, sini Y, and then sini Z. So, satah XY plane adalah satah yang ini. Okay, termasuk negatif dia lah. Tapi saya buat je lah yang positif dulu nak bagi awak nampak. So, this is our XY plane. So, dia kata sekarang line ni intersect pada XY plane. So, katalah ada satu line yang intersect. Okay, inilah intersect dia. Ke bawah. Dia intersect pada XY plane. So, daripada gambar ni kita nampak bahawa bila dia kata XY plane, kita akan dapat suatu nilai satah dia 0 iaitu Z. Sebab dia tak lalu langsung pada Z. Tak ada Z. So, ambil daripada parametric equation kat atas ni tadi. Z dia. Z equal to negative 1 plus 8T ni. Kita jadikan Z equal to 0. So, 0 equal to negative 1 plus 8T. Kenapa? Sebab kita nak cari nilai T. Ingat tak tadi saya kata T ni lah yang kita nak samakan ke apa benda kan. Kita nak cari. So, from this equation we can get T equal to 1 over 8. So, kat mana point yang dia intersect ni? So, bila dia dapat T, kita Z tadi dah tahu 0. Kita nak cari X dengan Y pula. So, substitute T tu tadi 1/8 ke dalam X dan Y. So, kita akan dapat 2 tambah 3/1, darab 1/8. So, kita akan dapat 19 over 8. And then Y equal to 4 minus 4 times 1 over 8 equal to 7 over 2. So, dia akan intersect point is, okay, berapa X dia? 19 over 8. And then Y is 7 over 2 and 0. So, this is our intersect point dia. Seterusnya, kita pergi kepada equation of a plane. Okay, tadi equation of a line. Ni sekarang equation of a plane. So, for plane equation in 3 dimension can be measured with this criteria. Okay. Dia kena ingat macam tadi kalau line dia kena ada fixed point dan direction vector. Untuk plane, equation of a plane, apa yang wajib ada adalah normal vector. Kita wakilkan dengan N. N passes through. Passes through ni fixed point dia lah. Okay, masih lagi A. Alright. Dan dia ada beberapa bentuk soalan lah. Mungkin passes through 3 fixed point. Mungkin plane with has 2 vectors. Dia ada macam-macam bentuk. Nanti awak akan jumpalah dekat tutorial. Ini contoh-contoh dia sahaja. Tetapi apa yang awak perlu ingat, untuk plane dia wajib ada normal vector dan fixed point. Okay, 2 tu sahaja. Okay, kita tengok gambar rajah yang diberi. For example, kita ada satu satah yang dia nak cari ni kan. Okay, inilah plane yang dia nak cari. So, dekat plane tersebut, mesti ada satu fixed point. A ni adalah fixed point. A adalah fixed point. Fixed point.
And then R kita adalah any point tadi. Any point tu yang XYZ tu. Okay. Fixed point ni nak sama tadi, kita jadikanlah A. And then kita ada vektor normal. Okay. Satu lagi yang wajib ada adalah vektor normal. Normal ni bermaksud syarat dia mesti perpendicular dengan satah. That's why dia buat macam ni. Perpendicular dengan satah. Okay. Ataupun biasanya kita buatlah N1, N2, N3. Okay. Ini adalah normal vektor tadi. Normal vektor. Yang mana kita dah tahu dah ada nilai-nilai tersebut, kita nak buat dia punya equation. So, menggunakan konsep dot product. Okay, dot product AR.N equal to 0. So, bila kita kira, kita pun akan dapat R.N equal to A.N. Ingat balik tadi, R is any point yang kita ada, X, Y, Z. N adalah normal vector. Alright, samalah kat sini. Dan A kita adalah fixed point. Fixed point. Alright, so for vector equation, kita just substitute dia punya value. X, Y, Z dot AI plus BJ plus CK ataupun A1, A2, A3 tadi. And then equal to D. D ni mana nak dapat? D ni sebenarnya adalah hasil dot product di antara A dan N. Okay, kita darabkan dot product kan dapat skalar kan? D ni lah kita punya nilai skalar. And then dia tak banyak beza. Kalau vector equation mesti panjang-panjang tu. Kalau kata sign equation kita tak jadikan tak jadikan T as a subject sebab kita tak ada T. Kita just darabkan saja dua vektor tersebut. So bila kita darabkan, equal to D adalah kata sign equation. Alright, kita tengok example 22. Find the equation of the plane with normal vector. So katalah kita ada satu plane. Okay, kita ada satu plane. Ni plane kita lah kononnya. Ni plane kita. So dekat plane kita ni apa yang ada? Mesti ada dua benda kan? Ingat tadi? Mesti ada dua benda. Satu fixed point, satu lagi normal vector. So for this question, with normal vector dia bagi and containing point. Containing point ni macam passes through lah. Point fixed point dia adalah. So katalah fixed point dia tadi adalah A tadi vektor A adalah negative 1, 2, 4. And then kita ada satu vektor normal. So katalah ada satu vektor normal dengan syarat dia mesti perpendicular dengan satah tersebut. Iaitu kita punya N. N kita adalah 1, 2, 3. So ingat balik equation kita tadi R dot N equal to A dot N. So yang dia nak tadi equation sahaja. So terpulanglah kita nak gunakan mana-mana satu. Dan biasanya kita gunakan kata sign equation lah. X, Y, Z. Darabkan vektor normal 1, 2, 3. Equal to fixed point negative 1, 2, 4. Darabkan dengan normal vektor 1, 2, 3. So kita akan dapat X plus 2Y plus 3Z equal to okay, kat sini akan dapat apa? Negative 1 plus 4 plus 12. So kita akan dapat 15. Okay, 15. So inilah kita punya equation. Next. Example 23. Find the Cartesian equation. So dia bagi tahu dah Cartesian equation maksudnya kita darab straight tadilah For each of the following plane. Okay. For A dia kata plane pi 1 through A and perpendicular to the line. So kalau kita buat satu gambar, apa yang dia nak? Katalah kita ada plane ni tadi. Alright, kita ada plane. Plane ni
yang dia nak cari. So dekat atas plane ni dia kata ada satu dia kata passes through. So ada satu fixed point A. 1, 2, 3. Dan plane ni dia kata perpendicular perpendicular bermaksud 90 darjah. Perpendicular macam ni. Okey, ini line Ini plane, ini line. Okey, dia kata to the line x1 x plus 1 over 2. Okey, ini dalam bentuk parametrik tadilah kan. Parametrik line yang equal to t tadi. Alright. So sekarang ingat kita nak kena cari satu fixed point dan satu vektor normal. So untuk soalan ni kita tak ada direct vector normal, tetapi kita tahu pada satu line kita akan ada satu lagi benda yang wajib kita ada, iaitu direction vector. Okay. So katalah ini direction vector untuk line tersebut, untuk line ni So V ni juga disebabkan dia masih lagi mempunyai syarat iaitu mesti perpendicular dengan plane. So kita akan ambil V ini menjadi nilai normal vector. Alright, normal vector. So kita tengok balik pada straight line ni tadi. So untuk line dalam bentuk Cartesian equation yang bawah, ingat lagi tak yang saya cakap tadi? Yang bawah kan? Bawah ni adalah dia punya V. Sebab tu saya ulang banyak kali kat mana kedudukan direction vector dan normal vector. Normal vector nantilah yang kita darabkan dengan XYZ tadi Okey. So sekarang ni kita tahu V dia adalah sama dengan N iaitu 2, 3 dan negatif 1. Dan make sure dia mesti disusun. Mesti X, Y, Z. Jangan, kadang-kadang soalan tu dia tak susun. Dia sengaja buat awak keliru. Dia tak susun. So awak susun dulu. And then baru kita letakkan dalam bentuk point. So untuk equation plane kita tahu R dot N equal to A dot N. So R tadi adalah X, Y, Z. Ingat R tadi adalah any point. So darabkan dengan vektor normal iaitu 2, 3, negative 1. Okay, A adalah kita punya fixed point 1, 2, 3. And vektor normal kita adalah 2, 3, negative 1. So for Cartesian, saya lupa nak highlightkan Cartesian equation ni tadi kita just darabkan. So 2x plus 3y minus z equal to, yang ni kita akan dapat apa? 2 plus 6 minus 3. So kita akan dapat 5. So this is our equation of a plane. So kita tengok syarat yang kedua. The plane pi 2, tadi pi 1 plane ni kita panggil pi dia kata pi 1. Okay, sekarang plane pi 2 through B and perpendicular to both plane. Okay, yang ni pula macam mana kita nak buat? So katalah kita ada satu plane. Katalah kita ada satu plane. Okay, satu plane yang mana dekat plane ni ada satu fixed point. So kita ambil lah fixed point yang dia beri tadi. Okay, fixed point ni adalah B tadi. Alright, B. Iaitu 1, negative 1, 3. And then dia kata plane ni juga perpendicular. Dia kata perpendicular with both plane. Maksudnya ada dua plane lain ada dua plane lain. So katalah saya buat, sebab dia nak perpendicular, so saya nak tunjuk dia jadi 90 darjah. So saya ambil satah yang sini. Kita ambil ujung lah. Kalau saya ambil tengah-tengah sat lagi kan awak tak nampak. Okey, plane yang pertama. And then akan ada satu lagi plane yang kedua. So saya ambil color hijau lah. Alright, color hijau. Ingat syarat dia mesti perpendicular. So kalau ikut kat sini dia perpendicular terhadap plane-plane ni. So mana nak tahu? Contoh ni sini. So dia perpendicular lah. Sini. So perpendicular lah. Okay. So katalah ini plane X minus Y plus 2Z. Okay. Yang ini plane X minus Y plus 2Z equal to 3. Yang mana ingat dalam
equation plane dia ada satu yang kita katakan apa tadi? Yang kita katakan normal vector kan? Normal vector. So pada plane yang pertama ni pun ada normal vector dia. So saya katalah, saya tulis kat sini Saya tulis kat mana-mana pun sama je sebenarnya. Syarat dia mesti perpendicular. So nak bagi nampak, saya letak atas plane. Bagi nampak. Okey, yang mana normal vector ni tadi daripada sini kita ambil yang depan XYZ. So untuk depan XYZ kita akan dapat 1, -1 dan 2. So yang ini kita tahu normal vector yang pertama iaitu 1, -1, 2. So untuk plane yang kedua. Plane yang kedua pun masih lagi ada yang perpendicular dengan dia iaitu normal vector kan. So katalah saya ambil kat sini Okey, ni N2. Tadi ni N1. Ni N2. Dan dia mesti perpendicular lah. Syarat dia mesti perpendicular. Sama lah kat mana-mana. Cuma saya nak tunjuk dekat atas plane. Sebab yang dia nak sekarang dekat plane. So, untuk yang ini plane kedua kita ada 2x plus 1y minus z equal to 3. So, nilai dia akan jadi, kalau kita ambil dia akan jadi 2, 1, -1. Dia punya normal vector. 2, 1, -1. Okay. So, ingat balik syarat nak jadikan equation plane mesti ada R dot N equal to A dot N. So, saya rasa tak ada masalah untuk A. A dah tahu dah point B. Sekarang nak cari normal vector. So, kalau kita tengok daripada sini, kat mana nak cari normal vector? Normal vector, ingat balik apa syarat-syarat dia. Dia boleh jadi dua vector yang kita cross product. So, dia akan jadi satu vector normal. So, tengok balik dekat satah kita ni. Ada tak dua vektor yang berada pada satah? Okey, kalau kita tengok sini ada dua kan, iaitu N1 and N2. So, kalau saya crosskan dua ni, katalah saya straight terus. And then yang ini pun straight lagi. Saya cross dua ni, apa yang saya akan dapat? Saya akan dapat satu vektor normal kepada satah yang kita nak cari. Kepada plane yang kita nak cari. Betul tak? So, kita darabkan N1 ni dengan N2. Kita buat cross product. So, kita akan dapatlah normal vector yang kita nak tadi kepada satah. Okay. So, calculate I, J, K. And then, kita ada 1, -1, 2. And then, N2 kita adalah 2, 1, -1. So, kita akan dapat I minus J plus K. So, sama juga macam tadi, kita potong dia supaya kita dapat nilai-nilai yang kita nak cari. So, -1 is 1 minus 2. And then, for J, kita potong dia kat situ, dekat J. So, kita akan dapat -1 minus 4. And then, last one, kita eliminate pada K. So, kita akan dapat 1 minus 2. So, for vector normal, kita akan dapat negative I minus positive 5J 1 plus 3K. So, inilah normal vector yang kita cari. So, fixed point tadi B kan? So, kita ada X, Y, Z. So, kita akan dapat X, Y, Z. Darabkan vektor normal ni tadi, -1, 5, 3 equal to B. B kita tadi adalah 1, -1, 3. And then N tadi adalah -1, 5, 3. So, kita akan dapat -X plus 5Y plus 3Z equal. Okay, so cuba kita darab. So, kalau kita darab, kat sini kita dapat -1 minus 5 plus 9. So, 9 tolak 6, 3. So, this is our Cartesian equation for the plane pi 2. Okay.
Next, example 24. Show that the line L, so katalah kita ada satu line L, whose vector equation, so ini vector equation untuk line untuk line is parallel. So ingat setiap perkataan yang penting tu kita highlightkan. Parallel to the plane whose vector equation ni. Alright. So dia nak suruh buktikan line yang dia beri ni adalah parallel dengan plane yang dia nak. Alright. So kalau kita lukis gambar dia, so katalah ada satu plane yang diberi tu, dan ada satu line yang parallel. Okay. So parallel. So katalah parallel ni kat atas. Parallel lah dengan plane yang dia nak. So line ni tadi apa yang kita ada? Kita ada V kan? Ingat cari direction vector dan normal vector. Tu yang penting. So dalam line ni tadi ada direction vector dia, iaitu mana? V dia mesti yang darabkan dengan T. Ingat TV. T pasangan dia V. V ni lah yang kita nak sangat-sangat tu. Alright. So V kita adalah 1, -1, 4. Okey. Dan pada plane ni tadi kita akan ada satu apa? Vektor normal kan? So vektor normal syarat dia mesti perpendicular. Okey, so kata adalah ni dan dia perpendicular. Okey, inilah kita punya vektor. V pula dah. Vektor normal. Okey, normal vektor iaitu kalau kita tengok dia darabkan dengan R ni tadi adalah 1, 5 dan 1. So sekarang macam mana nak buktikan yang dua ni adalah parallel? Okay, so cara dia senang saja. Kita nampak daripada gambar ni tadi, kalau kita lukis straight naik ke atas. Okay, saya lukis straight naik ke atas kan. Apa jadi? Kita akan dapat dia perpendicular kan. So buktikan V dengan N tu adalah perpendicular. Macam tu. So ingat balik perpendicular, rumus dia gunakan dot product kan. Kalau parallel baru cross product. Vector product. So kita buat V dot N, kita dapatkan dia equal to 0. Kalau equal to 0 maksudnya dia parallel lah. Okay, perpendicular tu maksudnya parallel kepada plane So V ni tadi adalah 1, -1, 4. And then N ni tadi adalah 1, 5, 1. So kita akan dapat 1 minus 5 plus 4. Akan dapat 0 kan? So 0 ni tadi maksudnya V dengan N adalah perpendicular. Tapi dia nak V dengan satah, plane. So kalau dengan plane maksudnya dia parallel. So kita boleh buktikanlah line L is parallel to plane P.